العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam siri-siri kuliah maghrib yang selalu kita adakan di Masjid DHB ini. Dan alhamdulillah juga setelah sekian lama kita tidak berkuliah sejak daripada bulan Ramadan sampailah sekarang ini, maka malam ini kita buat kuliah semula, ya, bermula malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat manfaat bersama, dan juga mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat kelebihan, iaitu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sungguhnya disebutkan dalam kitab banyak kelebihan orang yang menuntut ilmu agama, terutamanya di antaranya adalah malaikat sentiasa mendoakannya, memohon pada Allah supaya diampunkan orang-orang yang hadir di dalam majlis-majlis menuntut ilmu, yang dikatakan majlis-majlis menuntut ilmu ataupun mengingati Allah itu adalah taman-taman syurga, ya, seolah-olah taman-taman syurga. Kerana dalam kita mencari ilmu ini, tujuan kita sebenar adalah yang pertama supaya kita tidak jahil dalam agama Islam, yang kedua supaya kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada malam ini saya nak ceritakan sikit tentang ilmu fiqh, ya, tentang ilmu fiqh. Kita sudah maklum bahawa dalam Islam ini ada 3 ilmu yang utama, 3 ilmu yang wajib kita pelajari, 3 ilmu yang mesti seorang mukallaf ni artinya orang yang telah diberati hukum mempelajarinya. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ya, ilmu mengenal Allah, ilmu sifat 20. Yang kedua ilmu fiqh, ilmu syariat lahir, menyuluh ataupun yang mempelajarinya tentang hukum-hukum lahir ini, berkenaan hukum-hukum seperti ibadah, ya. Kemudian yang ketiganya adalah mempelajari ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, ataupun ilmu yang dapat kita pahami tentang bagaimana cara untuk membersihkan hati, ya, membuang sifat-sifat mazmumah dan menanamkan sifat-sifat mahmudah. Namun pada malam ini saya nak bawa satu tajuk berkenaan dengan tentang rukun sembahyang pada malam ini, ya. Moga-moga saya dan tuan-tuan dapat manfaat bersama. Iaitu sedia maklum, rukun sembahyang yang pertama di dalam kitab dikatakan adalah niat. Rukun sembahyang yang pertama di dalam kitab dikatakan adalah niat, ya. Rukun ini maknanya juzuk ataupun tiang bagi sesuatu, dan rukun sembahyang maknanya juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya hakikat sembahyang itu. Adalah rukun sembahyang itu sedia maklum 13 perkara, ya. Tapi pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk sahaja. InsyaAllah, andai kata masa masih panjang, kita sambung kepada rukun yang kedua. Malam ini kita nak bincangkan satu tajuk saja tentang rukun sembahyang yang pertama, iaitu niat, ya. Niat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sebenar-benar amal itu adalah dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa, dan bahawa tiap-tiap seorang akan mendapat apa yang diniatkannya.
Jadi begitu juga tentang sembahyang. Kalau orang sembahyang itu tidak berniat, maka tidak sahlah sembahyangnya. Sembahyang datang ke masjid, angkat takbir tidak berniat, maka tidak sah sembahyangnya, kerana rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Ada orang tanya, bagaimanakah tentang sekiranya orang itu tidak membaca lafaz niat ketika sembahyang? Apa itu lafaz niat? Kan kita biasa sebut sebelum sembahyang. Contoh tadi sembahyang maghrib kita sebut usalli fardal maghrib raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu dipanggil lafaz niat. Bagaimana hukumnya kalau tidak membaca lafaz niat ketika solat? Maka malam ini kita akan bincangkan mengikut mazhab Syafi'i. Ya, malam ini kita akan bincangkan mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab kita, mazhab jumhur umat Islam di Nusantara ini. Ya, apa hukumnya tidak membaca lafaz niat ketika hendak solat? Kan kita hendak solat, kita berdiri menghadap kiblat. Apakah hukumnya? Maka kata ulama, adapun hukum membaca lafaz niat ketika solat itu hukumnya sunat. Contoh apa saja kita sembahyang subuh kah, sembahyang zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isyak kah, bahkan sembahyang sunat, maka membaca lafaz niat itu hukumnya sunat. Usalli, contoh sembahyang maghrib tadi, usalli fardal maghrib, hukumnya sunat. Tidak membaca lafaz niat, apakah sah sembahyang? Sah sembahyang, kerana lafaz niat itu adalah sunat. Tetapi yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah tentang niat. Dan bilakah letaknya niat itu? Kita dengar sama-sama ya. Yaitu niat itu yaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang. Tidak wajib disebut dengan lidah, malahan sunat saja. Macam tadi membaca niat disebut dengan lidah itu sunat, tidak wajib. Tapi yang wajib dengan hati. Bagaimana caranya? Dengar lagi. Yaitu kata ulama, jika sembahyang itu fardu, wajib 3 perkara. Sembahyang itu fardu wajib 3 perkara. Ingat dah, jika kita solat fardu, wajib 3 perkara ini. Wajib. Ini mazhab Syafi'i. Kita bincang sekarang dalam ilmu mazhab Syafi'i ya, wajib. Yang pertama dipanggil qasad. Qasad. Apa itu qasad? Yaitu ingat mengerjakan sembahyang. Qasad itu ingat mengerjakan sembahyang. Seperti katanya, sahaja aku sembahyang, itu qasad. Sahaja aku sembahyang, menyahajakan sembahyang, itu qasad. Yang kedua dipanggil ta'arud, yaitu mengingatkan sembahyang kita sembahyang itu apa? Sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Sembahyang yang kita nak lakukan itu apa? Sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Maka dipanggil ta'arud. Ya. Yang ketiga, ta'in. Ta'in ini menentukan apakah sembahyang itu sembahyang fardu apa? Contoh kita sembahyang fardu ni lepas maghrib ni apa? Selepas maghrib apa? Isyak kan? Jadi kena sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak. Sahaja aku sembahyang fardu isyak. Maka kata ulama, dengan sahaja aku sembahyang fardu isyak sudah sah niatnya, memandai niatnya. Tetapi niat itu bila ini yang banyak yang tidak faham. Bila kita baca niat itu, kata alim ulama dalam mazhab Syafi'i, kita baca niat itu ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Daripada Allah, alif, lam, ha, daripada alif sampai ra itu, ketika itu masukkan niat di hati. Itu panggil qasad, ta'arud, ta'in. Masukkan niat di hati daripada alif sampai ra. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu isyak, cukup. Allah di hati ya. Hati bercakap, bukan lidah. Lidah kata Allahu Akbar, hati kata sahaja aku sembahyang fardu isyak. Sah memberdai. Tidak payah sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat ikut imam kerana Allah. Tidak, itu sunat sahaja. Kalau dapat baca lebih bagus, tapi tidak dapat baca, yang penting ini qasad, ta'arud, ta'in. Sahaja aku sembahyang fardu isyak, cukup bagi makmum. Bagi sembahyang fardu 5 waktu, apa dia? Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak.
sahaja aku sembahyang fardu. Cukup, kata ulama, memadai. Niat itu ketika kita takbir atau ihram. Jadi jangan kita Allahu Akbar tidak ada niat, tidak sah sembahyang mengikut mazhab Syafi'i. Ini banyak yang tidak faham. Sengaja Allahu Akbar tapi tidak pasang niat. Dia baca ketika apa? Lafaz niat. Lafaz niat bukan fardu, itu sunat. Kan kita sudah begitu tadi, usalli fardul maghrib itu sunat. Tidak baca pun tidak apa. Itu lafaz di lidah. Yang wajib ini ketika kita angkat takbiratul ihram, berniat dalam hati. Berniat dalam hati. Sahaja aku sembahyang fardu, isyak kah, subuh kah, maghrib kah, zuhur kah, asar kah. Mengikut mazhab Syafi'i, tidak baca itu tidak sah. Mazhab Syafi'i, mazhab kita. Jadi kalau kita sembahyang jangan saja-saja sembahyang bangun Allahu Akbar tapi tidak ada niat. Maka kata ulama, sembahyang kita tidak sah. Sebab setiap amalan itu perlu dengan niat. Jadi hukumnya kenapa lafaz niat itu disunatkan? Kita membacanya adalah tujuannya untuk kita mengingat bahawa aku ini sembahyang nanti. Usalli fardal isya dan makmum lillahi ta'ala. Kita lafazkan tujuannya supaya kita ingat bahawa aku ni sebagai sembahyang ni. Jadi angkat takbir Allah, terus pasang niat ya. Sahaja aku sembahyang fardu isya. Cukup. Sebab kalau kita baca, takut kita nanti baca panjang-panjang, contoh sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam, lillahi ta'ala, takut nanti kita jadi was-was. Salah lagi. Allah, salah lagi. Allah, tak habis lagi. Jadi cukuplah kata ulama sekadarnya yang fardu qasad menyahajakan ya. Tadi saya sebut ta'rud, ingatkan sembahyang itu apa? Fardukah sunat? Dan ta'in menentukan sembahyang fardu itu apa? Sembahyang fardu zuhur, asarkah, maghribkah, subuhkah, isyakah? Fahamnya? Kalau tidak faham bertanya, kalau tidak jelas tanya. Sebelum kita teruskan lagi ya. Inilah mengikut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan kita kena berniat ketika takbiratul ihram serentak. Serentak. Rukun sembahyang yang pertama baru. Kita belum masuk lagi rukun sembahyang kedua. Baru yang pertama serentak ketika takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar daripada alif, lam ha alif dan ra akbar, kan di hujungnya ra. Masukkan niat ini. Sahaja aku sembahyang fardu isya, cukup, memadai. Tetapi ditambah lagi makmuman, sahaja aku sembahyang fardu makmuman, ditambah ketika kita solat Jumaat. Ketika solat Jumaat wajib kita tambah makmum. Begitu juga imam yang menjadi imam Jumaat wajib dia kata sahaja aku sembahyang fardu Jumaat imaman, wajib tambah imaman. Kalau imam itu tidak tambah imaman, makmum tidak kata makmuman, maka tidak sah salat Jumaatnya. Kenapa? Kerana salat Jumaat itu tidak boleh sembahyang sendiri-sendiri. Tidak boleh kita, aku hari ini tidak sembahyang lah imam. Kenapa? Aku sembahyang di rumah sama biniku. Tidak sah. Sembahyang Jumaat mestilah berjamaah. Mesti berjamaah dan mengikut mazhab Syafi'i sampai 40 orang paling tidak yang bermastautin tinggal di situ, 40 orang. Adapun musafir tidak dikira. Adapun kanak-kanak yang belum akhil balik tidak dikira. Tiba-tiba masjid itu 30 orang dewasa. Kanak-kanak 10 orang, tidak akhil balik, tidak dikira kanak-kanak itu sebab dia belum akhil balik, belum diwajibkan untuk salat kanak-kanak. Cuma kita latih dia untuk salat. Sebab itu kita bawa kanak-kanak, anak-anak kita ke masjid, kita bawa peringkat awal-awal untuk melatihnya sembahyang. Supaya nanti kalau dia besar dia sudah tahu sembahyang ini macam mana. Jangan tunggu sudah tua bengkak baru mau belajar sembahyang. Kanak-kanak daripada kecil kita ajar. Cuma dia tidak dikira sebagai ahli. Kalau Jumaat yang 40 orang tidak dikira sebab dia bukan mukallaf, bukan belum lagi akhir balik. Mukallaf ini artinya orang yang diberati hukum ke atasnya. Diberati hukum. Ya. Wajib belajar. Kalau sudah tahu tidak belajar berdosa. Malam ni rupanya begini berniat, aku ingat bangun-bangun Allahu Akbar siap. Tidak. Kena serentak dengan qasad ta'rud ta'in. Sebab itu pada malam ni saya bawa tajuk ini. Mungkin ada di antara kita yang belum faham. Ya, belum faham lagi. Jadi sebab itu ketika kita salat angkat takbir Allahu Akbar, masukkan terus di hati.
Mulut kata Allahu Akbar, hati kata saja aku sembahyang fardu isya, cukup. Saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu asar, saja aku sembahyang maghrib, saja aku sembahyang fardu subuh. Kecuali hari Jumaat tambah makmuman. Saja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Sebab sembahyang Jumaat tidak boleh sembahyang sendiri. Tidak sah sembahyang sendiri-sendiri hari Jumaat. Yang sah sembahyang sendiri-sendiri hanyalah sembahyang 5 waktu. Kenapa dia tidak datang ke masjid waktu maghrib? Aku sembahyang di rumah. Sah sembahyang di rumah sendiri-sendiri. Kenapa kau tidak sembahyang subuh di masjid? Aku sembahyang di rumah. Sah sembahyangnya di rumah sendiri-sendiri, yang fardu. Tapi Jumaat tidak sah sembahyang di rumah sendiri-sendiri. Sebab itu tambah makmuman kalau dia makmum, dan tambah imaman kalau dia imam. Kalau dia imam sekalipun dia tidak tambah imaman, dia tidak berniat begitu, tidak sah dia jadi imam Jumaat. Bahkan seluruh Jumaat itu tidak sah. Sebab imam itu menanggung dosa orang-orang makmum. Tiba-tiba imam tak sah salatnya, lagi-lagi makmum semua tak sah. Jadi imam kena tahu ketika takbir bagi mereka yang datang ke masjid hari Jumaat, orang yang ada ilmu, dia akan tengok, dia akan dengar. Usalli fadal Jumaat rakaatani adaan imaman lillahi ta'ala. Adakah imam tu baca imaman? Kalau tidak ada, imam tu tidak belajar. Dia kena baca imaman ketika sembahyang fardu Jumaat sahaja yang fardu. Adapun sembahyang fardu yang lain tidak sebut imaman, tidak sebut makmuman, tetap sah. Tetapi kalau nak tambah makmuman dapat pahala sunat, tambah imaman, tambah lillahi ta'ala dapat pahala sunat. Contoh begini, sekejap lagi kita sembahyang isya, kita cakap usalli fadal isya arba'a rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala, panjang-panjang, lagi bagus. Tetapi yang fardu sekurang-kurangnya kata ulama, usalli fadal isya, sudah habis. Sahaja aku sembahyang fardu isya, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Niat itu bahasa Melayu pun boleh di hati. Niat yang di hati itu bahasa Melayu pun boleh, tidak perlu bahasa Arab. Yang perlu bahasa Arab ini adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar mesti wajib bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar, tidak sah. Mesti wajib takbiratul ihram, wajib bahasa Arab. Kalau bahasa yang sentuh, bahasa lain kah? Allah melenggu, itu bahasa lain lah, pun tidak sah. Yang wajib takbiratul mesti bahasa Arab. Tetapi niat di hati itu bahasa Melayu pun boleh, bahasa Bugis pun boleh, bahasa Bajau pun boleh, bahasa Suluk pun boleh, bahasa Cina pun boleh, bahasa India pun boleh. Yang di hati, ketika kita angkat takbir Allah di hati, saja aku sembahyang fardu isya, baru begitu ya. Paham ya? Itu kalau sembahyang fardu ya. Kita baca lagi, bila seorang itu telah ingat di dalam hatinya umpama sahaja aku sembahyang fardu zuhur, cukup dan memadailah niatnya, tidak wajib disebut kerana Allah Ta'ala ya, tetapi disebut lagi bagus ya. Dan elok juga ditambah menghadap kiblat, hukumnya sunat disebut. Dan di sunat juga disebut rakaat. Kalau bawa sebut pun boleh, tidak sebut pun tidak apa ya. Kemudian ini tentang niat lagi tadi. Jika sembahyang itu sembahyang sunat ya, mempunyai waktu seperti sunat qabliyah dan ba'diyah dan umpamanya, sebab seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana, wajib ada padanya 2 perkara saja. Tadi kita sembahyang fardu wajib 3 perkara. Ingat ya, pertama qasad, ta'arud, ta'in. Sembahyang fardu wajib 3 perkara, qasad, ta'arud, ta'in, yaitu qasad menyahajakan. Yang menyahajakan itu qasad. Ta'arud menentukan apakah sembahyang itu fardukah atau sembahyang sunat. Ta'in kita tentukan sembahyang fardu itu apa, zuhurkah, maghribkah dan sebagainya. Tetapi kalau kita sembahyang sunat saja cukup 2 ya. Cukup 2 saja, yaitu pertama qasad dan kedua ta'in. Kalau sembahyang sunat kita niat dalam hati itu cukup 2, qasad dan ta'in, yaitu qasad sahaja aku sembahyang, dan ta'in sunat, cukup. Sahaja aku sembahyang sunat, cukup, kata ulama. Sahaja aku sembahyang sunat, tidak kiralah sembahyang sunat apapun, cukup memadai. Tetapi kalau nak tambah lagi bagus, sahaja aku sunat qabliyah ka ba'diyah lebih bagus. Tapi memadai kata ulama, sahaja aku sembahyang sunat sah. Kenapa begitu? Untuk mudah paham begini. Kan kadang-kadang kita angkat takbir Allah,
Bagi mereka tu ada yang setengah tu ada kelemahan. Kelemahan menyebut di hati, lambat. Allahu Akbar pendek tapi artinya sahaja aku, lambat. Jadi bagi mereka yang begini cukup dua, sahaja aku sembahyang sunat cukup. Kalau sembahyang sunat, kalau sembahyang fardu, sahaja aku sembahyang fardu cukup. Tetapi lebih afdal kalau hatinya boleh bercakap lancar. Sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam kerana telah lebih bagus dalam angkat takbir itu. Allah, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam, cukup. Masuk terus. Tapi kalau hatinya jenis lambat berkata-kata, sebab kita tidak sama. Ada hati kita lambat, lambat berkata. Kita ni sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, mengikut ulama tasawuf, manusia ini ada dua mata. Kita ada dua mata. Satu mata zahir, satu mata hati. Tapi kebanyakan kita mata zahir terbuka, mata hati tertutup. Mata hati kita belum terbuka kerana dihijab oleh Allah. Dan kata ulama tasawuf, mata hati kita ini dihijab dengan 70 hijab. Hijab ni dinding. Mata hati kita di dinding, dihijab oleh Allah dengan 70 dinding ataupun 70 hijab. Kita tidak nampak. Kenapa? Kerana hati kita masih kotor, belum bersih. Hati para nabi, para rasul, para wali Allah hatinya bersih. Ya, dia ada mata hati. Walaupun mereka buta, mereka nampak dengan jelas. Bahkan mereka nampak alam-alam ghaib, alam-alam malakut, alam lahut, alam jabarut, kerana hati mereka bersih. Untuk membersihkan hati ini kena belajar pula ilmu tasawuf. Ya, ini ilmu fiqh yang kita belajar. Untuk membersihkan hati kena belajar ilmu tasawuf. Panjang pula ceritanya. Malam ini kita mau ceritakan ini saja. Jadi paham ya? Ya, untuk salat fardu ada berapa minit? Isya. Okey, kita berhenti pas-pas Isya. Jadi saya ulang lagi, malam ini pelajaran kita adalah tentang niat. Ya, saya ulang balik ya. Sebagai ulang kaji, niat itu yang lafaz niat usalli fardal isya itu hukumnya sunat. Usalli fardal isya arba'a rakaat ini adaan makmuman linatan itu hukumnya sunat. Dibaca dapat pahala sunat, tidak dibaca tidak dapat pahala sah sembahyang. Tetapi yang wajib kita baca adalah niat yang dalam hati. Bila dibaca ketika angkat takbir, Allahu Akbar tu sahaja aku sembahyang fardu isya di hati. Bar Allah sahaja aku sembahyang fardu isya bar cukup. Qasad, ta'arud, ta'in cukup. 3 tu saja. Nak tambah lagi Allah sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam kerana telah lagi bagus. Tapi kalau tidak mampu kerana hati kita lambat berkata-kata, cukup sahaja aku sembahyang fardu isya. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, maghrib, subuh dan sebagainya. Yang 5 waktu. Adapun untuk sembahyang Jumaat wajib tambah makmuman. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman wajib. Imam wajib tambah imaman. Untuk solat Jumaat saja kerana solat Jumaat mesti wajib berjemaah. Tidak sah Jumaat sembahyang sendiri-sendiri. Mesti wajib berjemaah, maka tambah makmuman kalau makmum, tambah imaman kalau imam. Ya, jadi mudah-mudahan saya harap tuan-tuan kuliah pada malam ini tuan-tuan mulai faham tentang niat sahaja. InsyaAllah minggu depan kalau panjang umur kita akan masuk rukun sembahyang yang kedua, yaitu rukun sembahyang yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, rukun sembahyang yang kedua takbiratul ihram, dan ada juga huraian-huraian yang panjang yang ditulis dalam kitab untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Sekurang-kurangnya kita sudah paham, oh begini caranya, oh begini, oh baru kita paham rupanya Islam ni terlalu banyak ilmu-ilmu yang kita belum paham lagi. Banyak. Ini baru sikit saja. Sikit, banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Ini baru bab ibadah. Fiqh ini dia 4 bahagian. Ilmu fiqh tuan-tuan 4 bahagian. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Ibadah ini, hukum syariat ini ada 4. Ibadah, ya, muamalat itu apa dia? Jual beli. Munakahat itu apa dia? Nikah kawin. Janayah itu apa? Tentang kesalahan-kesalahan syar'i yang seperti kes pembunuhan dan sebagainya. Jadi ibadah ini pula terbahagi kepada banyak bahagian. Ya, fadailul a'mal, ibadah-ibadah yang utama, dan banyak-banyak lagi lah. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan sambung di kuliah akan datang. Sekian pada malam ini. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Sekian wabihi wallahu alam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.